Selamat tengah hari. Bertemu lagi kita di ringkas edisi 7 April 2021. Kita teruskan dengan laporan ini. Tinggal beberapa hari sahaja lagi memasuki bulan Ramadan, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU memutuskan untuk tidak meneruskan penganjuran bazar Ramadan di kawasan Satok, Semarak dan Sukmaria bagi tahun 2021. DBKU dalam satu kenyataan pada Rabu memaklumkan keputusan itu diambil berikutan keadaan semasa pandemik COVID-19 di Sarawak. Kata kenyataan itu lagi, hal ini disebabkan kebimbangan berlakunya kontak rapat dan akan memberi kesan kepada kebarangkalian penularan semula COVID-19 sekaligus merencatkan usaha kerajaan untuk membasmi wabak tersebut. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memutuskan segala aktiviti dan majlis sosial yang hendak dianjurkan perlu dilaporkan ke pejabat daerah terdekat. Maka teratur dan dengan itu kita berharap kita dapat mengekang pengedebakan penyakit COVID ini. Saya telah memberitahu tempoh hari banyak kes-kes yang berlaku kluster-kluster adalah akibat daripada majlis sosial yang tidak mengamalkan penjarakan sosial dan tidak juga mengikut SOP yang sedia ada. Pengerusi JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, arahan itu dikuatkuasakan serta-merta terhadap aktiviti sosial seperti majlis perkahwinan dan upacara pengemumian. Langkah itu penting supaya pejabat daerah dapat menggerakkan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia rela ke kampung bagi memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi apabila berlangsungnya aktiviti dan majlis sosial. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu diarahkan untuk mengubah suai arahan kemasukan ke bahagian itu bagi memudahkan pergerakan orang ramai yang perlu melalui Bintulu. So we have directed the Divisional Disaster Management Committee untuk mengubah suai to facilitate supaya movement dari Pasing Bintulu to Miri can be done seamlessly. So we hope they're working it out to ensure that I understand some of the cargo truck have to turn back. So we advise them to find out a mechanism. Sebelum ini, JPBB Bintulu telah memperketatkan kemasukan di mana mereka yang mahu memasuki Bintulu perlu menjalani ujian calitan 3 hari sebelum perjalanan selain permit rentas daerah. Arahan berkenaan telah menjadi isu bukan sahaja kepada pemandu serta penumpang bas ekspres tetapi pemandu-pemandu kargo dan yang lain yang melalui Bintulu untuk ke destinasi lain tetapi terpaksa berpatah balik disebabkan tidak menjalani ujian calitan COVID-19. Ugah berkata apa yang dilakukan oleh JPBB Bintulu itu adalah demi menjaga keselamatan dan kebaikan penduduk di sana memandangkan kes harian di Bintulu sangat tinggi. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya meluluskan penyaluran pertama berjumlah 20.25 juta ringgit kepada 103 muzium yang berada di bawah kerajaan negeri tahun ini. Peruntukan itu diharapkan dapat membantu muzium negeri bagi kerja-kerja menambah baik infrastruktur, penyelenggaraan dan baik pulih kemudahan pelancongan agar ia terus berada dalam keadaan yang kondusif untuk dikunjungi. Selain pada masa yang sama memastikan masyarakat yang melawat muzium mengetahui sejarah dari segi kesahihan faktanya. Secara keseluruhannya terdapat 236 muzium di seluruh negara dengan 22 daripadanya adalah di bawah pentadbiran Jabatan Muzium Malaysia. Nancy turut berharap perkhidmatan dan produk ditawarkan muzium adalah setara dan seiring dengan ledakan teknologi maklumat. Ini kerana stigma segelintir masyarakat yang kurang peka dan melihat muzium hanya sekadar cerminan peristiwa atau bangunan lama tempat menyimpan barang-barang antik perlu segera diubah. Pada masa sama, Jabatan Muzium Malaysia menyasarkan sebanyak 1.5 juta pelawat akan mengunjungi muzium di bawah pentadbirannya tahun ini. Laporan seterusnya.
Hubungan yang terjalin sejak sekian lama antara Malaysia dan Brunei memberi kesan positif kepada Sarawak, terutama sekali kesannya kepada ketersambungan telekomunikasi dan pembangunan ekonomi. Banyak perkara dapat dilakukan bersama khususnya di dua bahagian di Sarawak yang bersempadan dengan Brunei iaitu Limbang dan Lawas. Masa COVID ini, kita bekerjasama dengan negara Brunei dan misalnya untuk membawa pesakit-pesakit itu daripada Limbang terus ke Miri, dia orang benarkan. Dan sekarang ini pun untuk commercial vehicle yang membawa bahan-bahan semada untuk makanan, untuk building material, construction material, semua itu dibenarkan untuk transit di Brunei dan terus ke Limbang, Lawas. Sementara itu, Awang Tengah enggan mengulas lanjut berkenaan pengaturan vaksinasi COVID-19 dan pemeteraian perjanjian unitasi UA berkenaan minyak antara Malaysia dan Brunei. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa bangga atas kejayaan pemain muda badminton negara menjuarai beberapa kejohanan antarabangsa. Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria berkata, Al-Sultan Abdullah juga berkenan menasihatkan pemain muda negara meneruskan prestasi cermelang di peringkat tertinggi pada masa akan datang. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah bersama Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menghadiri majlis jamuan teh bersama pasukan badminton negara ke kejuaraan All England 2021 di Istana Negara. Pada majlis itu, Sri Paduka Baginda berdua turut berkenan menerima persembahan raket digunakan pemain perseorangan lelaki negara Lee Zichia sewaktu memenangi perlawanan akhir All England 2021 bulan lepas. Jadual perlawanan Liga Malaysia 2021 akan dipindah bermula 23 April ini bagi memberi laluan kepada persiapan kebangsaan menghadapi saingan pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022. Piala Asia 2023 di Emiria Arab Bersatu UAE Jun ini. Pindaan itu turut mengambil kira perubahan jadual Liga Juara-Juara Konfederasi Bola Sepak AFC melibatkan Johor Darul Ta'zim JDT. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL Dato' Abdul Ghani Hassan dalam kenyataan, pengurusan skuad Harimau Melaya memohon untuk memulakan kem latihan pusat bermula 16 Mei depan sementara saingan Liga Juara-Juara AFC Zon Timur yang dijadualkan pada 21 April sehingga 7 Mei telah dipindah bermula 21 Jun sehingga 7 Julai. Jelasnya, keputusan pindaan jadual perlawanan tersebut dibuat selepas mesyuarat secara dalam talian bersama pasukan Liga M. Perubahan kalender perlawanan Liga M turut menyaksikan tarikh tempoh pendaftaran kedua Liga M musim ini namun terpaksa dipindah daripada 5 Julai sehingga 1 Ogos kepada 3 Mei sehingga 30 Mei. Manakala saingan Liga Super dijadual berakhir pada 14 Ogos dan Liga Premier pada 8 Ogos. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Sehingga kita berjumpa lagi, salam hormat semua.